belum tentu layak. Yang kata confirm belum tentu layak, tapi mudah-mudahan lah. Ada ya. Ada yang nak tempat tiket neraka? Tidak ada ya. Kalau ada, bacalah putusan banyak-banyak ya, biar cepat. Ini di Zimbabwe ya. Saya pun tak tahulah. Sedih lah saya tuan-tuan ya. Benda-benda begitu di bab main tuan-tuan ya. Dah bagi tahu, jangan tuduh orang tak ada 4 saksi. Ya, tak ada confirm 80 sebadan. Mana tuan-tuan hukum begitu di bab main. Ya, yang ada pula yang baru ni mempersenda-sendakan lagi. Ya, sekarang pilih. Saya bagi tahu aja. Ya. Ya. Baik ya. Ya, contoh. Ya. Tapi kalau suami kata, contoh suami kata, dia kata aku nak talak kamu. Contohnya lah, aku nak. Jatuh cerai tak tuan-tuan? Ya, ya. Ya. Tak, sebab ya, nak adalah berbentuk cadangan ataupun suggestion. Cadangan saja. Dia punya tu. Aku nak talak, aku akan talak, nanti kang. Itu dia belum. Ya. Kan kalau kau jangan kang. Itu adalah berbentuk cadangan. Dia belum sampai lagi. Ya, okey, jelas ni secara soal. Ada nak tanya? Jelas ni sebab saya shortcut kat sini lah. Ya, jelas. Baik. Sama lah bahasa Inggeris ke, kalau bahasa Inggeris I want divorce tu, itu pun belum sabit ya. Okey. Kalau Jawanya kue angger tak pegat ke, itu pun adalah cadangan. Itu saya nak pesan lah tuan-tuan ya. Jadi kena ingat kalau ibu ya, bila saya katalah contoh pada kakak tudung pink sana, saya kata saya ceraikan kamu, jatuh talak tak? Jatuh tak? Ya tak. Itu bukan isteri aku. Semua dah stres dah. Ini contoh. Ustaz punya main santau kan. Main-main ya. Okey. Jadi itu kita harap jangan buat main-main lah ya. Batu nasihat saya bila marah macam mana pun jangan biasakan ayat-ayat. Sebab tu kalau saya kat pejabat, kadang-kadang saya tegur klien saya, kita marah dengan isteri macam mana pun, talak itu jangan dibiasakan ya. Sebab bila dibiasakan itu tuan, pada kebiasaannya tanpa disedari dia akan terlafaz. Itu biasalah. Boleh dielakkan. Kita marah dengan isteri macam mana, kau ni pahala pandai sangat, gunakan bahasa-bahasa macam itu. Kau ni kenapa cantik sangat? Memanglah Ulang ya. Baik, yang kedua disebut ya, lafaz adalah lafaz secara kinayah ya. Yang ini muka surat yang 685. Apa maksud kinayah tuan-tuan? Ya, kalau kita baca kinayah ialah bermaksud semua lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak atau selainnya. Jadi maksud mudah kata gini tuan-tuan, kalau suami melafazkan talak secara kinayah, nak tahu salah satu simptomnya, dia tak guna perkataan talak ya. Dia tak guna talak ke, cerai ke, dia tak guna tuan-tuan. Tapi dia gunakan ayat-ayat farak ataupun ayat-ayat perpisahan. Ya, ayat-ayat pisah ya. Contohnya kata apa? Contoh ya, dalam kitab pun ada sebut, aku bebaskan kamu, contohnya ya, aku lepaskan kamu ya. Jadi tuan-tuan, dia tak guna perkataan cerai, dia tak guna perkataan talak, tak. Ini bebas, ini lepas, dia tak guna. Tapi yang ini bila suami sebut, kena tanya niatnya apa. Abang sebut tadi apa? Saya bebaskan kamu. Abang kata bebaskan kamu tu maksudnya apa? Dah, aku bebas kau nak pergi shopping ke mana, begitu je. Oh, ya, maksudlah dah. Ya, sebab perempuan ni kan dia ada simptom sawal shopping ya. Dia kalau seminggu tak nampak Giant tu, dia boleh jadi demam. Sini Tesco-nya besar. Alhamdulillah ya, suami pun cepat tokennya habis. Saya ada klien tu sesi 18. Seminggu tak dapat Giant macam sawan gini. Tapi tak semua pun. Tapi saya tanya sahabat-sahabat saya perempuan, tension kau apa tension tak, kita orang pergi shopping ya, sebab dia bahagia bila shopping. Dia bukan shopping pun, jalan-jalan je kan, jalan-jalan ya.
Kalau shopping ni dia tak apalah, layan aja, bagi je kad kredit kita, kad mesra ke bagi je. Baik, yang ini kena tanya niatnya apa. Kalau suami kata tak ada talak, tak ada. Kalau dia kata ada. Kalau dia kata ada, otomatik jatuhlah dia sebagai talak ya. So contohnya apa? Saya bebaskan awak, engkau bukan isteri aku lagi. Itu ayat-ayat begitulah. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi, itu kena peka tu. Ya, sudah putuslah kasih sayang di antara kita, tiada di antaramu di hatiku. Oh, sastra ambil satu tadi lah. Dia kena tanya niat suami. Ataupun suami kata apa tau? Berambus. Satu berkata tu. Kena tanya niatnya. Bila suami kata niatnya talak, maka sabit dah talaknya. Okey, ada satu soalan dilema lah, tapi saya tanya, saya jawab. Biasa begitu. Soalan perceraian melalui SMS. Paling dilema ni tuan-tuan. Saya banyak kali jumpa ni. Ya, baik. Cerai SMS juga tuan-tuan dikira sebagai kinayah bagi orang yang boleh bercakap. Macam kita ni, orang yang boleh bercakap dikira kinayah. Tapi orang yang bisu, dia dikira sebagai sarah. Dia gitu. Ya, jadi cuma saudara tuan-tuan kena faham di sini keadaannya. Bila suami sebut, bukan suami type ya, dia type contoh, saya cerai. Contoh ya, dia type, lepas tu dia hantar. Ya, dalam waktu yang sama sebelum dia hantar, dia baca. Ya, contoh saya cerai awak contohnya, kemudian dia hantar pula. Dia dengan niat cerai, satu dia akan jadi sorek bila mana dia sebut. Yang kedua, otomatik tuan-tuan dia jadi dua talak sebenarnya tu. Sebab dia hantar dengan niat cerai, maka jadi yang kedua. Jadi otomatik dua talak. Sebab tu SMS ni kena jaga. Ya. Okeylah, tu SMS pakai fax ke? SMS dah hati dah panas, fax pula tu, fax pula tu. Kemudian buat sama juga. Fax, SMS itu adalah perkara yang sama. Faham ya? Baik, yang ketiga. Satu lagi soalan dilema lah. Selalu Ustaz, saya dengar kawan saya cakap suami saya kata dia dah ceraikan isteri dia. Kadang dialog macam ni kan, Man, macam mana bini kau dengan aku dah cerai dah. Aku dah cerai dia dah. Contoh dia kata gitu ya. Jadi macam mana tuan-tuan? Aku dah cerai dia dah. Contoh, suami cakap spontan. Contohlah ya. Jadi, maka dia disabit sebagai suami. Sebenarnya ia sabit talak. Ya. Jatuh tak jatuh, ending mahkamah lah. Cuma hakikat realitinya yang saya tahu, yang saya belajar, secara otomatik dia jatuh. Isteri tak tahu. Yang ini yang saya bagi tahu. Maksud saya, kita dengar ada orang cerita, Nana, aku semalam jumpa laki kau. Nah semalam laki aku bercakap dengan aku, yang laki kau bercakap dengan dia bercakap dengan aku. Maksudnya banyak sangat dia punya. Tapi kadang begitulah ya. Laki aku cakap, laki kau dah ceraikan kau. Ya ke? Ya. Macam mana dia cakap? Dia kata dia dah ceraikan kau. Ya ke? Ya. So kena tanya suami. Kalau suami kata ya betul, maka di situ boleh jadi talak. Ya, jadi tolong hati-hatilah. Itu kesimpulannya yang berlaku dalam masyarakat, banyak sangat ya yang berlaku. Okey, boleh faham ni setakat ni? Faham kau ibu? Ni belajar ni bukannya suruh cerai dah. Kita faham ya. Kod besok berlaku, kawan kita jiran, kita tahu nak beribadah. Tapi apa pun tuan-tuan, keputusannya adalah kena daftar mahkamah, kena bicara, hakim akan tanya. Sebab kalau misal kata pun dia adalah ayat yang sahih. Yang saya cerita klien saya tak ingat sisi
kita, walaupun ayatnya sharih, tetapi bila dia ada unsur paksaan, ya, unsur paksaan yang boleh mengancam pertama nyawa, ya, ataupun anggota tubuh badan. Kalau kau tak cerai bini kau talak 3, aku bunuh kau, contoh. Ketika itu bila dilafazkan pun talak 3, maka dia tidak sabit talak kerana ada unsur paksaan. Ya, tapi kalau paksaannya sekadar, kalau kau tak cerai bini kau, aku tak nak belanja kau KFC. Ini dua-dua saya bilang. Kalau dia lafaz, maka sabit dah talak. Dia kena tengok unsur-unsur paksaan itu adakah melibatkan nyawa, tubuh badan yang membahayakan. Itu kenapa? Sebab ada satu kes, saya cerita tak yang kes masa saya di Hulu Langat. Saya tak ceritalah detail. Masa nakam tak tukar masuk YouTube ke, kena awal tu cari aku masak aku. Kakak Hulu Langat dulu saya di sana, memang betul ni betul. Yang dia kahwin seorang lagi. Saya on the way tadi tukar ke sini pun, saya ada program tadi kat Alam dan Pancara. Ini pelambat tu. Saya on the way tu bercakap lagi dengan klien yang dia nak kahwin dua. Bukan, dia perempuan, dia terus kahwin, dia nak kahwin dengan suami orang. Saya kata bagus lah. Cuma ikutlah peraturan. Itu susah. Kalau isteri setuju tak setuju, itu adalah kuasa mak. Kalau mahkamah luluskan, dapat. Tak dapat, tak dapat. Itu je. Dia begitu ya. Lulus tak lulus, kita daftar dulu bicara. Kita lah masuk ke tempat saya. Dapat je. Dapat, tak dapat. Ya. Cuma saya mengharapkan kalau boleh tuan-tuan, isteri tanya, tuan nak kahwin lagi dah? Tuan nak kahwin lagi dah? Jawab, belum. Nah, sudah jangan. Jangan tanda-tanda tu lawan takdir. Belum nak. Sama mana ya? Isteri tanya, Ustaz, abang nak kahwin, abang Ustaz nak kahwin lagi? Jawab, belum. Jangan kata tak. Kita tanya, jawab apa tuan-tuan? Oh, anak murid aku ramai. Cubalah abang kalau berani. Jadi paksaan tuan-tuan, kena tengok. Yang kes tu berlaku betul. Dia dah kahwin, kemudian dapat anak seorang. Tiba-tiba isteri pertama dapat hidup dengan anak-anak dia. Memang dia serang rumah tu. Kemudian bila dia serang, suami tak dengar rumah. Saya pendekkan cerita, berlaku pergaduhan isteri pertama dengan isteri dan anak. Tapi isteri kedua ni memang baik. Dan dia tenang, dia kata, oh ngomong-ngomong isteri pertama rampas suami orang. Ayat standard sama je, dia ulang-ulang. Cerita macam itu, dah tak ada point. Dia hentam benda sama, ulang, tak ada tambah sikit. Itu dia cerita. Jadi akhirnya bila begitu dia telefon suaminya balik ke rumah, datang, ya, dah duduk, masuk pintu je, saya tak pasti isteri ataupun anak dia yang lelaki, ya, dia terus letak pisau situ. Pisau itulah dia kata kalau tak ceraikan, sekarang isteri juga, kalau tak ceraikan, susah. Oh, dia kata, dia sebut ayat ni, dia kata saya ceraikan kamu kan. Lepas tu dia kata, isterinya kata, berapa bang katanya? Dia diam dia. Saya nak 3. Dia 3. Dia semua 3. Ya. Tapi bila ke mahkamah lain, lepas tu kes sambil menjabat dan kita rujuk ke mahkamah, saya yakin maka mahkamah tidak akan sabitkan dia sebagai talak sebab ada unsur-unsur paksa. Ada macam itu. Ya. Jadi kita jangan lain sampai mesti lain. Baik, seterusnya satu sore, kinayah dan yang seterusnya. Dekat sini ada tuan-tuan, dalil-dalilnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, ya, ada dalil-dalilnya di sini. Kemudian kita terus masuk talak secara taklid. Ya. Yang ketiga iaitu cara talak secara taklid. Dekat sini muka surah